Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, ma taufiqi wal intisami illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib, hasbiyallah wa ni'mal wakil, rabbana afrih alaina sabran wa sabit aqdamana wa ansurna ala qamil kafirin. Qala Allah Ta'ala fil Quran Karim, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam bi lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Alhamdulillah. Pertama sekali, setiap kuliah kita mula selalu kita terima kasih kepada Allah. Syukur kita. Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kesempatan kepada kita nak buka kitab, nak mengaji. Sepanjang orang mengaji ni, kalau buat salah, Allah ampun dosa dia. Tapi kita duduk dalam keadaan suasana yang bukan mengaji, kita buat salah akan dihukum. Kita tengah mengaji, Allahu Akbar, Allah nak ampunkan dosa kita. Semua kita tahu, orang yang mengaji ni, wasalatu alaihimul malaikah, malaikat doakan kita, istighfar kepada kita, besar orang mengaji ni. Satu lagi, orang mengaji, orang yang reti, pahala dia lain orang tak reti. Pahala kita berlipat kali ganda. Pahala orang mengaji ni dia lain dengan pahala dengan orang buat lebih kurang. So kita yang ada umur sakit baki kan, mami-mami sakit baki ni kan, kita cari ilmu. Amal ibadat kita berbeza dengan orang yang tak mengaji. Berbeza. Tapi mami kalau kita buat dosa, dosa kita berlipat kali ganda pasal kita reti, kita faham. Yang dia di luar sana yang tergegeh, yang tak tahu agama, dia buat kesalahan tak semacam kita buat salah pasal dia jahil. Orang jahil buat salah lain dengan orang alim buat salah. Nampak tak? Jadi kita main di sini ni, kita nak baiki diri kita. Tanpa mengaji, susah kita nak jaga diri kita. Mustahil orang boleh jadi kuat tanpa mengaji. Mustahil. Dalam keadaan situasi yang keluar hari ni, macam-macam gila ada kat luar. Tapi yang boleh bawa diri yang duduk dalam sini, kira okey lah. Terutamanya dulu Ustaz mengajak kat Batu Ban, 80% semua anak muda. Elok daripada kahwin pergi mana ke tak tahu, mana bini pergi mana tak tahu dah. Dah. Jangan main dengan ujian dunia ni. Pasal tu anak muda di Pulau Pinang, alhamdulillah, bagus mengaji ni, bagus. Dia penat, semangat. Kalau semangat saja tak berserta dengan iman, dia tumbang. Semangat kita minta selalu, ya Allah, Allah bagi keimanan. Anak muda daripada sekarang dia tumbuh iman, rumah tangga dia, isteri dia, anak pinak dia, Allahu Akbar. Bukan senang, betul tak? Sonok. Kalau dulu kita pergi kat sana, kita tengok sonok, dia buat main isteri dia dengan anak kecil dia. Alhamdulillah. Kok dia patut kena tukar kerja kot kan? Nampak tak? Jadi ni semua kerja-kerja siapa dia? Kerja Ustaz Nan. Dia nak pastikan mana dia ni terbang semua ni. Nampak tak? Allahu Akbar kabir. Duk batuk lagi tak habis. Baik. Kita dah ambil mukadimah berkenaan dengan kitab Jami'. Dan hari ini kita masuk terus berkenaan dengan hadis yang pertama. Walaupun hadis ni kita dah ambil kitab Bulughul Maram, kitab ni dia panjang sikit. Nak bagi kita reti. Kadang-kadang kita ni mengaji, balik-balik tutup terus. Dia nak mengaji kita reti, nak kita faham. Dan Ustaz tak galakkan mana-mana masjid dengan surau pergi beli kitab, pergi letak di situ untuk orang ramai ambil. Lepas tu balik pula dia letak balik. Itu bukan mengaji. Itu bukan mengaji. Dia sendiri kena ada di sendiri. Pada tempat-tempat sunnah tak boleh buat macam tu. Ustaz tak minat cara tu. Pasal bila dia mengaji, dia tulislah nama atas tu. Dia yang tulis, dia fahamkan benda tu. Baik, sudah Ustaz lah masuk. Okey. Bukan surah 14. Hak sesama Muslim tajuk dia. Hak kita
kepada orang Muslim. Seronok jadi orang Muslim, seronok jadi orang beriman, pasal orang akan bagi hak kepada dia. Hak tu mesti dia dapat. Hadis yang pertama dia kata daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia bersabda, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Hakul muslim ala muslim sitt. Hak orang Islam atas orang Islam ada 6 benda. Ni A orang Islam, dia kena bagi pada yang B orang Islam, dia kena bagi pada kawan tu 6 benda. Dia kena bagi pada 6 benda. Apa dia kata? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi. Bila jumpa je orang soleh, orang beriman, assalamualaikum, 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 subhanallah, didengari. Maksud assalamualaikum, bagi keselamatan, bagi hang elok, buka berkat dekat hang. Bukan senang. Nampak tak? Kita bagi assalamualaikum, dia kata waalaikumsalam. Kita bagi ada sejahtera, dia pula kebetulan orang tu orang alim, orang baik, mendoakan bagi kita, hang selamat daripada api neraka, hang selamat daripada malapetaka, hang selamat daripada musibah. Sepanjang kita jalan, kita jumpa orang bawa balik pada masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam. Doa tu besar, doa tu amat besar, doa bagi ahli syurga. Nanti dia bahas dalam ni insya-Allah. Yang kedua, wa idza da'aka fa'ajibhu. Apa garis tulis 1, garis tulis 2. Wa idza da'aka, apabila orang jemput kita orang jemput kita, yang jemput kita pula orang soleh, Tok Imam. Yang jemput siapa dia? Yang jemput kita Ustaz Nan. Fa'ajibu, wajib kita hadir. Maksud jemputan di sini kenduri kahwin. Maksud di sini kenduri kahwin tu wajib. Sampai dia termasuk kategori dosa besar, kita tak hadir kenduri dia kalau kita ada kelapangan. Kalau ada kelapangan, kita tak hadir, jadi dosa. Tambah-tambah pula kenduri dia buat banyak-banyak. Dalca buang, semua buang. Mampu hang. Minum ayam Ustaz, minum. Sila. Nampak tak? Mana ayak ni? Habis. Bila orang panggil makan kenduri, wajib kita hadir. Tak hadir termasuk kategori dosa besar. Ustaz duduk di Selangor punya lama tau. Tangi memang tak tahulah kemungkinan tangan sini ke masakan sini. Ustaz tengok masakan sini dengan masakan sana. Ini orang live dengar dia tahu mengada-ngada. Ustaz bukan mengada-ngada yang betul. Mulut kita ada mulut belah sini, belah sana hebat macam mana bermakan. Ya Allah, kalah dengan orang sini. Kalah orang sini. Sini nikmat makan. Pasal tu hampa semua mati sebab dia makan pulau pinang. Nak mati mai sini. Kalau dia rasa-rasa umur dia tu lambat sangat nak mati, naik kapal terbang mai sini, mai turun makan. Hampa tengok orang semata-mata setiap minggu turun tang sini semata-mata nak makan nasi kandak balik. Itu je. Semata-mata nak makan nasi kandak. Baru ni hari Sabtu kami hadir satu majlis kenduri. Memang asal usul mereka ni semua orang Pulau Pinang. Jenis mami-mami ni lah kan, boleh tahan lah. Mami ni biasalah. Nak jumpa mami betul-betul beriman ni sikit sangat. Kebanyakannya mami gila-gila ni ramai. Yang betul-betul pada mami ni dia mengaji, alhamdulillah. Ustaz tu lah pergi majlis saya. Majlis dia, subhanallah al-azim. Anak dia kahwin, dia mengaji ustaz. Dia kata kita masak ustaz, cara-cara masakkan pining. Kita ambil langkelia lah, kita ambil. Tapi langkelia kat KL kita makan mula-mula dulu, okey lah malam. Dia kena main sini juga. Jadi bernama subhanallah, pipi kenduri dia buat kenduri nasi masak macam orang Filipina masak kenduri kan, nasi minyak, lepas tu nak dalca. Ada masak merah dia, ada masak kicap daging dia kan. Cara-cara kita lah. Ustaz sentuh daging tu terus terbang
Subhanallah, inilah pertama kali dalam hidup aku rasa dalca betul-betul. Mereka punya dalca dia bubur sekali apa nama kacang panjang dalca dia jadi kalang kabut kan. Kita punya dalca betul-betul dan macam rasa subhanallah, ya Allah, dalca sedap dengar. Dulu dia buat nasi dalca tak Tasha ke? Tasha nasi dalca, dia pun mati dah kan. No, selalu dia beli nasi dengan nasi dalca dia dengan ayam. Setakat satu dandan batuk. Dia buat nasi apa nama, nasi kenduri kahwin, dan belah sini dia buat nasi kandak. Ya Allah, orang pergi makan lah kata. Berselera betul. Sedap betul-betul nampak nikmat orang Pulau Pinang ni makan. Allahu Akbar kabira. Oh, bukan senang tau nak ceritanya kelazatan. Orang panggil makan kenduri pi. Kenduri nampak tak? Wa idza da'aka fa'jibhu. Yang kedua, bila orang jemput kita pergi makan kenduri, dia wajib. Tapi dengan syarat yang jemput tu orang yang beriman, orang soleh. Kalau you tahu yang jemput tu lolak satu macam, tengok-tengok ada bersanding, ada lagu, tapi pun tak apa, dia hancurkan semua iman kita. Ustaz, yang saya tak pi ni memang Ustaz jangan pi, tapi adik saya pi kerana silaturahim. Jangan bagi orang sunnah ni nampak susah. Kadang-kadang orang buat majlis tahlil, yang buat majlis tahlil tu mak kita buat. Mak buat dekat mak duk teringat dekat bapa hang ni arwah. Siapa hang tak mai? Mak, majlis ni tak boleh. Mak kita tak faham. Kita doakan dia, kita pi tu silaturahim, bagi rapat. Jangan bagi abang-abang, adik-adik yang lain rasa janggal bila kita faham agama, kita hidup dalam keadaan janggal. Jangan. Kita biasa. Cuma kita bagi faham kat dia. Kita jangan tak hadir majlis dia. Jangan. Kecuali majlis itu bukan majlis keluarga kita. Tak pi pun tak apa. Majlis tahlil orang panggil, tidak ada kaitan dengan saudara, tak pi pun tak apa. Atau majlis kenuri yang tidak ada tali persaudaraan, tapi majlis kenuri itu ada kalang kabut dia. Selamat pengantin baru. Daripada mula-mula kita pi sampai ke akhir, duk kelupuk sementara bismillah duk makan, duk Allah, jantung semua ni kalang kabut. Pasal tu kita tak hadir pun tak apa majlis kenuri macam tu. Imam Ghazali kata, kalau ada majlis kemaksiatan walaupun dia majlis walimah, tak perlu kita hadir. Pasal tu majlis kita buat kenuri ni jangan bagi orang berasa, jangan bagi buat dua makanan, makanan VIP dengan tak VIP. Jangan hadir majlis tu. Pasal dia bezakan kita dengan orang lain. Majlis kenuri dia kena buat semua makan sama. Tak ada siapa-siapa yang special. Nampak tak? Tak boleh macam tu. Tak boleh. Jadi orang sunnah lah ni kena praktik benda tu. Kena praktik benda tu. Walaupun kita tengok Datuk Mahdi buat majlis kenuri. Datuk Mahdi, tak tahu. Dia orang Pulau Pinang buat majlis kenuri. Yang kahwin dengan apa nama? Liza apa? Saya Liza betul kan? Tak apalah. Ustaz pi majlis tu. Tapi nasib baik gambar aku lebih tak ambil. Tak mampu aku. Orang dikata kat aku siapa dia? Ustaz Rizal dikata kat aku. Jangan main. Kadang-kadang kita ni bila ceramah, ustaz tu pun darah muda, balik bombang-bombang. Tapi bila kita banyak dalam dakwah ni, banyak kena tolak ansur demi untuk Islam. Kadang-kadang kita tengok dia usaha, dia orang kenamaan. Siapa dia? Dia orang kenamaan, apa nama, Datuk Mahdi terkenal. Kahwin pula dengan artis. Yang nak datang majlis dia boleh katakan seluruh Malaysia artis. Orang perniagaan dunia akan datang kat dia. Tapi dia boleh letakkan syarat. Semua nak datang mesti tutup aurat. Kita orang sunnah boleh buat macam tu. Mesti tutup aurat. Kena asingkan pakaian. Dia kata perempuan hitam, laki-laki macam ni kena pakai. Dia letakkan syarat. Pakaian yang tak senonoh, yang ketat, yang semua tak boleh pakai, jangan hadir dalam majlis dia. Satu benda yang kadang-kadang kita yang kuat agama pun tak boleh buat. Walaupun nama kita Tok Imam, Tok Guru sekalipun, majlis kita kucak kacir berbanding dengan majlis dia,
dia bukan orang, tapi dia praktik. Dia asingkan. Nampak tak? Dia tak bagi bebas pergaulan, kecuali nak duduk dalam satu bulatan tu mesti adik-beradik, mak bapak tak apa. Kalau orang lain, no. Pisah laki-laki dan perempuan. Satu majlis yang kita kena renung. Cuma majlis tu cuma ada, dia tak buat muzik semua, dia buat zikir. Yalah pasal isteri dia ke arah tu. Zikir, manjang-manjang. Selawat, apa-apa. Mampu dia pasang pula. Kami duduk dalam tu, macam nak Mekah, nampak tak? Ya Allah. 5 bintang, berapa bintang punya nampak tak? Makanan dia semua corak. Macam orang Pinang dia buat. Saat ni mai penemupan sembor ada itu, subhanallah. Tapi betul-betul cara makanan tak membazir. Makan-makan habis sikit-sikit. Semua orang tahu, macam gila-gila tak ada. Tertib. Segi majlis masuk dia tertib. Semayang maghrib dulu. Baru masuk semayang. Bila bunyi azan stop. Bagi orang buat solat dulu, masuk ke dalam dewan. Satu benda yang bagus. Benda yang walaupun kita kata kalau orang yang bukan dengan sepahaman dengan kita, ada benda baik, kita sokong. Jangan kita ingin nampak majlis itu majlis Islamik lah konon. Pakai macam ni, pakai macam ni Islamik lah konon. Buat gendang-gendang. Jangan kita kata macam tu. Sekurang-kurangnya dalam keadaan zuruf tempat kita ni, mana orang sunnah kita berani buat cara macam tu? Ada, tapi tak kuat. Betul tak? Kita pernah pergi kenuri orang sunnah kita. Buka juga. Tapi dia bagus. Dia kontrol adik-beradik dia, belah ni dia. Sikitnya ramai kan jenis parpu semua, yang nak main semua nampak ni. Tapi Alhamdulillah. Satu benda Ustaz bagi point kat dia. Nampak tak? Kita bagi satu markah kat dia. Kita pergi majlis dia, kita kata Alhamdulillah. Majlis dia jaga adat lah. Jadi jaga adat dia beradat yang tu, Alhamdulillah. Syukur. Majlis macam tu, kita pergi tengok, kita renung apa boleh buat. Cuma biasalah ada selawat, ada gendang, yang tu saja. Kita esok ni, kita cuma kemaskinikan lagi. Sampai kita lebat majlis yang bagus. Dan setiap orang yang hadir kat sana, macam Wadi Anwar berucap, yang ni berucap, ucapan-ucapan yang kita kata yang bagus. Dr. Muhayya semua pekat-pekat berucap ucapan-ucapan yang bagi semangat kepada pengantin. Cuma Ustaz pada hari kedua dia punya majlis tu Ustaz hadir, dia panggil Ustaz buat ucap. Pasal tu besar sangat, bila kecil nampak aku contoh kan? Jadi Ustaz berucap. Salah satu ucapan kita bagi tahu, kita kata satu riwayat berkenaan dengan riwayat orang soleh, berkenaan dengan wanita yang solehah. Laki-laki ni kaya raya, gila-gila punya kaya. Laki-laki ni dia kaya raya, tapi dia ada 3 orang isteri. Dia tanya ke isteri dia, bila hari jadi hang, apa aku nak bagi? Isteri dia kata, bang, kalau you cinta I, you love dekat I nak satu je. I nak you buat kalau boleh rumah besar sangat-sangat. Macam istana you buat kat I. Yang rumah tu tak ada siapa-siapa buat, you tolong buat kat I. Suami dia kata, oh sayang, saya tetap buat. Lebih pada tu lagi aku buat. Mana nak buat? Dia buat. Yang kedua pula, isteri yang kedua dia kata, apa yang mau bila nak sambut hari jadi nanti? Dia kata kalau boleh tolong buat ada taman, bereka-eka taman. Tolong tanam, dia kata semua pokok bunga yang ada dekat dunia ni tanam. I suka bunga-bunga. You buat macam taman syurga. Suami dia kata okey, I buat kat you. Tanya pula yang ketiga, ni nak sambut I jadi you ni, apa you nak? Dia pun kata, I kahwin dengan you sebenarnya, I tak nak rumah you, I tak nak you beli gelang sampai sini, tak mau. I tak nak kebun-kebun, I tak nak. I kahwin dengan you, I nak you sebenarnya, sudah cukup. I nak you. Kan orang lain cakap you, I nak you. I kahwin dengan you, I nak you. I nak jiwa you, hati you, I nak. I tak mahu semua tu. Kalau you boleh bagi semua dekat I sekalipun, tapi you tak mampu nak bagi hati, apa guna? Siapa? Faham?
Ini adalah wanita yang solehah. Bila mana orang panggil kita buat majlis, kita ucap, kita bercerita tentang perkahwinan. Itulah tujuan orang berkahwin. Kalau dia berkahwin kerana harta, habis. Kalau dia berkahwin kerana kebun, lingkup. Dia berkahwin dengan apa pun Allah Ta'ala akan lingkup. Tidak ada di situ mawaddah warahmah. Allahu Akbar kabir. Ni tajuk ni nanti kita masuk, nampak tak? Tajuk ni kalau surah Ustaz Alim memang menarik. Dia cukup perendang ayat ni, serah kat dia. Wa idza da'aka fa'jib, yang kedua. Jadi orang mukmin bila orang jemput kita pergi majlis perkahwinan, wajib kita hadir. Tapi majlis tu kita kena tengoklah. Yang ketiga, wa idza istansahaka fansahhu. Dan apabila orang minta nasihat, bagilah. Bila orang minta nasihat, kadang-kadang kawan kita mat ni, tolong Ustaz bagi tahu aku pening kepala lah. Pasal apa? Aku tak tahulah lah ni, dia duk sangka buruk, dia ingat aku ada perempuan lain apa semua. Aku balik-balik dia kata aku balik-balik kata aku. Aku dah kata aku tak ada mana-mana perempuan, aku dah. Dia duk kata aku ada, dia duk kata aku ada. Dia buka SMS, handset aku, dia buka berita buruk. Tiap-tiap hari bergaduh dengan dia. Aku tak maulah kahwin macam ni pada dia kawan kita mengadu kita. Kita ni pula kata apa? Aku jadi aku tinggal. Itu bukan nasihat bodoh. Aku jadi pada maka Nabi ajak kita falyakhul khairan aw liyasmut. Kita kalau orang minta nasihat, kata benda baik-baik. Bila seorang mai kat kita tak boleh dengar seorang, biasalah. Bila dia mai mengadu, macam anak kita mengadu kat kita. Mak ni tetap sokong anak. Jadi fitrah dah, mak mana pun. Tak tahu lah Ustaz, anak saya ni kesian kat dia. Kadang-kadang balik rumah tang sini lah dia makan. Walaupun dia ada bini dia. Takut kat bini Ustaz. Saya pun tak tahu lah apa nak jadi dengan dia. Saya dia doa dekat menantu saya tu, nampak tak? Siapa pun, mana-mana pun lumrah, kita tetap sayang anak kita, menyembelahi anak kita. Dah jadi sunatullah dah. Dalam agama, bila hal macam ni kena dengar dua-dua belah. Dua-dua belah pihak kena dengar. Dia memang mengadu pun dah dengar dua-dua. Dalam masa yang sama kita tengok macam mana perjalanan hidup mereka. Pasal rumah tangga ni tak boleh masuk campur sangat-sangat. Esok lusa depan baik, kita malu. Esok lusa depan dia baik, nampak tak? Jadi hadis duduk sebut, bila orang minta nasihat, wa idza istansahaka fansahhu. Apabila dia datang untuk minta nasihat, bagi kat dia. Nabi kata falyakhul khairan. Kalau kita mampu kata yang baik-baik, okey. Ataupun kita diam, lebih baik. Jangan cepat sangat orang duduk kat kedai kopi bincang terus bagi fatwa. Jangan. Merbahaya. Nasihat ni kita kena tengok betul-betul, nampak tak? Itu yang ketiga, sonok jadi orang mukmin. Ada orang akan bagi semangat, tak apa, jangan takut. Biasalah rumah tangga macam tu. Mungkin Allah nak bagi kekuatan dekat hampa, kasih sayang kat hampa, bernajak dengan Allah, jumpa Allah Ta'ala. Yang keempat, wa idza atasha, apabila kita bersin saja. Bersin ni banyak ulama berbahas. Bila bersin saja, kadang-kadang ada penyakit yang susah keluar daripada batang tubuh kita, dia keluar dengan bersin. Bersin pada macam kita adwiyatul rasul, dia kata ada 40 jenis, wallahu alam lah. Kan? Wa idza atasha, apabila bersin, fahamidallah. Bila bersin terus kita kata apa dia? Alhamdulillah. Fasammithu. Bila kita bersin, kita kata alhamdulillah. Nanti orang jawab kat kita apa dia? Yahdikumullah. Sonok tau kita bersin, nanti kita tengok hadis. Bersin alhamdulillah. Apa orang jawab? Yahdikumullah. Allah bagi petunjuk ke alhamdulillah, yarhamkallah kan. Orang nak berdoa, yarhamkallah, yahdikumullah yuslih balak. Kita tarik yang tu. Orang doa kita mudah-mudahan dapat hidayah, dapat petunjuk. Nanti kita tengok macam mana Imam Abu Daud, dia dengar orang bersin nun dekat mana? Dia duduk atas kapal kat laut dekat tepi pantai, dia dengar orang bersin. Dia suruh kawan tu, kalau boleh hang bersin tadi, hang kata alhamdulillah, aku nak jawab kau yarhamkallah.
Dia nak harapkan orang tu doa, dia kata yahdikumullah yuslih balak, aku bagi hidayah ke hang ya Allah. Kita minta dapat hidayah, dapat petunjuk, dan baiki semua kehidupan kita. Nanti kita dengar tentang perbahasan ni. Jadi bila bersin kita ajak diri kita macam tu. Itu yang keempat. Yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Wa idza marida, bila orang tu sakit je, fa'udhu, kita pergi ziarah dia. Orang sakit kita pergi ziarah. Sakit orang pergi ziarah ni cukupnya bagus. Malaikat bila kita pi saja berapa puluh ribu malaikat akan datang. Bila orang tu sakit, aku kan minum ayat. Bila orang tu sakit, kita pergi ziarah. Kita ziarah pagi. Kita ziarah pagi. Daripada pagi sampai ke petang, malaikat 70,000 malaikat doakan bagi kita. 70,000 doakan bagi kita orang sakit. Allahu Akbar. Kalau kita tahu sahabat Nabi pada satu, Nabi respect kepada Abu Bakar sangat-sangat. Sayang Nabi pada Abu Bakar sangat-sangat. Sampai Nabi sebut, Abu Bakar, aku sayang kat hang. Aku sayang dekat hang. Nampak tak? Aku sayang dekat hang. Abu Bakar ni subhanallah al-azim. Sampai dia, ya Allah, manusia dia pantang tengok orang susah. Macam semalam kita cerita tentang dia. Seluruh yang ada di kota Mekah, dia dengar orang tu susah saja, dia pasti akan bebas kawan tu. Bilal dibebaskan dengan duit dia. Dengan duit ringgit Abu Bakar ni membebaskan semua orang. Oh ya Allah Tuhan, nampak tak? Inilah Abu Bakar. Wa idza marida, kalau kawan kita sakit, fa'ud, pergi ziarah dia. 70,000 malaikat akan mendoakan bagi kita. Kalau doa pagi, kalau kita start ziarah maghrib sampai ke esok pagi, mendoakan bagi kita, nampak tak? Yang akhir sekali, wa idza mata fa'atba'hu. Bila mana kita mati, kalau kita mati, orang soleh mati, disuruh kita ikut sampai di kawasan perkuburan. Hantar dia sampai di kawasan perkuburan. Itu hak yang kita kena bagi. Kalau dia orang mukmin, dia orang soleh, dia baik, pi ra'i dekat dia. Maka dia kata kat sini, hak sesama muslim. Kalau ditakdirkan dia jenis orang muslim yang tak senonoh, hilang semua 6 sifat ni. Semua hilang. Jadi tak wajib kenuri dia pun tak wajib. Dia minta nasihat pun bagi tak bagi pun tak apa. Dia bersin tak jawab pun tak apa. Kalau dia sakit tak pergi ziarah pun tak apa. Kalau dia mati tak ikut ni tak apa. Apa tak? Tapi kita tengok buat macam tu, kita pilih. Kita ra'i. Tapi nak cakap di sini hadis ini, hak orang Islam terhadap orang Islam. Orang Islam di sini tuan kita berbincang, kata orang mukmin, dia tu orang Islam yang beriman. Macam apa ni pondok mengaji ni, yang hak perlu bagi, nampak tak? Habis dah. Hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi kata apa, kosa-kata dia, kosa-kosa ni tak payahlah. Terus kita ambil pada kandungan hadis, muka surat 15. Islam adalah agama, dia kata, persaudaraan. Islam ni agama ajak kita bersaudara. Pasal tu penyakit di kalangan kita ni, kita orang sunnah ni, Allah Tuhan, orang yang kena sunnah. Bila main masjid, kita kena pastikan kena kenal semua. Bila keluar pada masjid, bersalam-salam, apa habaq boleh kenal. Jangan kita semayang satu saf, tapi hang aku tak kenal, aku dengan hang pun tak kenal. Tu mengarut nama dia. Orang yang main masjid ni kena kenal. Oh, tu kena kepada. Di kalangan apa ni semua tak kenal dah. Yang tak main pun boleh kita tahu, nampak tak? Tu dia sampai macam tu. Nampak tak? Kita kenal orang tu. Islam adalah agama persaudaraan dan kata kasih sayang, yang selalu dia kata mendorong dan dia kata bagi semangat umatnya untuk mewujudkan dua hal tersebut. Dia kena ada kasih sayang. Okey? Persaudaraan, kasih sayang tu semua kena ada. Kita kena kasih di antara kita. Kena kasih sayang di kalangan kita. Kerana itulah dia kata Islam mensyariatkan beberapa hal yang menjadi sebab dia kata terwujudnya persaudaraan dan kasih sayang. Kita kena jadikan di antara kita mengaji ni saudara. Di antara adik-beradik kita di rumah,
dengan kawan kita yang mengaji, adik-beradik, tapi dia kurang sikit masalah mengaji kurang. Tahu tak persaudaraan yang lekat di kalangan kita lah. Orang yang kuliah ni lebih utama daripada yang tu. Nabi dengan adik-beradik dengan sahabat. Yang mana Nabi rapat? Sahabat dia. Adik-beradik dia tak ambil tahu langsung, kutuk dia, hina dia, kata kat dia. Tapi Nabi hidup dengan sahabat, persaudaraan di kalangan sahabat. Sampai tunjuk contoh, nak tahu nak macam mana sahabat, tengok golongan Ansar dan Muhajir. Tengok golongan Ansar, Allah puji golongan Ansar. Golongan Muhajir nak main ni, daripada bersedia dah. Nak bagi hang dengan aku saudara. Walaupun hang duduk di Mekah, kami duduk di Madinah, kita tetap saudara. Di kalangan kita, hubungan silaturahim kena bagi kuat. Kena kuat. Hubungan silaturahim di kalangan kita kena kuat. Tambah-tambah kita mengaji sekali, mai faham sunnah sekali, nampak tak? Kita kena hubungan kita kena kuat. Lama-lama kita eratkan, aku kasih kat aku, sayang kat hang. Aku sayang kat hang pasal hang saudara aku, nampak tak? Benda macam tu orang sunnah kena kuat. Kena erat, kena kuat. Jangan kita mengaji layang-layang saja. Kita mengaji, kita kena ambil tahu di kalangan kita. Sakit demam dia, kita terjun dalam hidup kita. Bahkan kita ambil sebagian duit kita, kita bantu dia kalau dia susah. Yang tu nama dia sunnah yang cemerlang. Kita latih diri kita. Itulah hidup sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Sekadar kita nak faham hadis ini habis, kita cuba nak faham di kalangan sahabat-sahabat kita, nampak tak? Baru dia merasa seronok hidup dalam kuliah, hidup dalam keadaan suasana kuliah, mengaji sekali seronok. Ini tidak. Kalau tidak, habis kosong macam tu je. Ini semua kerja-kerja Ustaz Nan kena buat. Kena banyak, kena baca bab-bab silaturahim, kena banyak cerita berkenaan dengan golongan Ansar, sampai ambil isteri dia pun bagi je. Bukan kita tak tahu cerita, kita tahu, tapi sekadar layan-layan, kita tak hayati dia. Kita tak hayati dia, nampak tak? Sebahagian di antaranya dan juga menjadi dikata yang terpenting adalah melaksanakan. Paling penting sekali Tuhan kita kata, bukan hang baca hadis oi. Bukan hang baca hadis nak habis. Paling penting sekali melaksanakan kewajipan. Semua kewajipan sosial terhadap sesama kaum muslimin. Menebar salam, Assalamualaikum. Masuk kedai, Assalamualaikum. Orang tak apa, Assalamualaikum, sudahlah. Kita terus. Geng-geng kita kan jenis itu kan. Masuk kedai kopi, Assalamualaikum. Kita bagi salam, ya Allah Tuhan. Memenuhi dia kata undangan kenduri kahwin, memberi nasihat, mendoakan dia kata yang bersin, kita doa bagi orang yang bersin, menjenguk orang sakit dan menghantar jenazah. Dia kata hadis yang mulia ini terkandung isinya mempertegaskan kewajipan-kewajipan tersebut. Kami akan kita menghuraikannya. Tuhan kita kata, aku nak hurai satu demi satu bagi hangpa faham. Kalau lepas bacaan tak faham juga, aku tak tahu lah nak jadi apa. Tu dia. Nampak tak? Tuhan kita kata, aku nak terang satu demi satu. Nak bagi faham. Yang pertama, hari ini kita ambil yang pertama. Sempat tak sempat? Sempat, insya-Allah. Yang pertama dia kata kat sini, cuba tengok surah, dia kata surah An-Nur. Surah An-Nur. Sebelum pada tu, Ustaz suka nak cerita berkenaan dengan Abu Hurairah. Dah cerita dah belum tentang dia? Belum kan? Kita baca hadis, kita cerita nama sahabat. Hadis ni yang cerita kat kita adalah Abu Hurairah kan? Kita kena tahu nama dia. Setiap kali Ustaz sebut nama dia saja, setiap kali kita nak sebut nama dia, kita tahulah. Apa kena tulis lah nama dia. Dia ni kita tahu dia ni kalau ikut di kalangan ulama hadis, dia faqih, dia juga mujtahid. Dia faqih, dia juga mujtahid. Apa dia mujtahid? Dia kadang-kadang mengeluarkan fatwa. Contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bila Nabi masuk masjid pada hari raya Korban, Nabi tengok nak main semayang raya Korban tapi tak masuk Korban. Fala taqrabanna musallana. Hadis tu bunyi jangan dekat masjid Nabi SAW.
Falam yudahi, dia tak kurban. Fala taqrabanna musallana, jangan masuklah dalam masjid, kalau boleh jangan semayanglah. Hadis tu bukan datang dari Nabi, itu hadis ijtihad ataupun datang daripada pandangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Satu ulama mengatakan dia faqih, dan dia juga mujtahid, dan dia juga menghafal hadis yang paling banyak, hampir 6,000 hadis dia hafal. Ada yang kata 6,000 hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dan sama banyak sahabat-sahabat yang Allah Tuhan ambil pada dia, dan dia sahabat Nabi yang mutlak, yang betul, kibar sahabat, hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kita tahu keturunan daripada mana dia. Abu Hurairah Al-Dausi, daripada keturunan Al-Yamani, dia keturunan Yaman. Abu Hurairah ni orang panggil dia Abu Hurairah Ad-Dausi Al-Yamani, daripada Yaman. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu masa zaman jahiliah dia, orang panggil kat dia nama yang terkenal, Abdul Syams, akulah hamba kepada matahari. Tapi Nabi sendiri kalau ikut riwayat bagi nama, dekat nama dia lebih kurang 16 nama di kalangan ulama hadis sebut, tapi yang paling dekat sekali nama dia adalah Abdullah, atau panggil Abdurrahman bin Sakhar. Abdullah, ya Nabi sendiri bagi. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sempat ikut dalam peperangan Khaybar. Dia sempat hadir dalam peperangan Khaybar. Dan dia, ya Allah Tuhan, bila mana kenal saja Nabi, dia tak berpisah langsung dengan Nabi 4 tahun. Berkuliah dengan Nabi. Dia fokus dapat Nabi, dia fokus. Pasal Abu Hurairah bukan datang daripada keluarga yang miskin, mak ketua bahagian ke apa, ketua wanita. Bapa jawatan, bukan senang-senang mak bapak dia. Pasal mak bapak dia camping siang malam pagi petang. Jangan dia ikutlah Nabi, jangan ikut Nabi. Tiba-tiba balik tengok anak sendiri, Allahu Akbar, terkejut mak dia. Mak dia kata, "Ai ketua bahagian." Contoh kan, ada habaq dekat semua orang semua, jangan ikut Nabi. Tiba-tiba anak ai ikut, ai malu tahu. Ni bahasa kita lah kan, bahasa ai malu. Dia tolak dekat suami dia, "You pergi tegur anak you." Bergaduh pi. Akhirnya bapak ni rasa malu. Bapak ni bermusafir, bergaduh dengan mak pasal anak ni. Walaupun riwayat ni ada yang betul, bapak dalam perjalanan bermusafir, bapak dia meninggal. Tapi mak dia, subhanallah, mak ni kan setiap hari maki. Bawa hajaran sesat, bagi pecah, malu mak gini-gini. Cara kita lah bergaduh. Mak dia Rasulullah apa? Dia buat perpecahan. Tengok dalam kampung ni, berapa orang main kat masjid ni. Semua duk lari pergi ke di atas. Pasal di sini dia bawa ajaran tak betul. Contoh. Nampak tak? Kalau nak panggil penceramah sekalipun, isi borang dulu nak sahkan. Tu dia. Isi borang dulu, nampak dah nak sahkan. Ya Allah, sepatutnya ya Allah, orang diamanahkan jaga agama ni, kena banyak lagi aktiviti agama lagi kita seronok. Kita tengok isi pengajian yang dia bawa dalam kelas dia. Bercanggah tak bercanggah? Kalau tak bercanggah, tarik tauliah dia. Jangan bagi dia ceramah. Kalau isi pengajian dia mengajak di masjid surau, kita duk cek tengok, lah ni ada rakaman, ada disiarkan lagi. Boleh tengok setiap kali ceramah, ada tak benda tu bertentangan dengan agama? Bertentangan, okey, tarik tauliah dia. Kita pun rasa tak okey. Tapi sepanjang ceramah dia mendidik masyarakat, why you nak berhenti dia? Why? You tak rasa takut dengan Tuhan ke? Orang buat kerja agama, you tak takut? Pasal you duduk atas kerusi, you boleh, satu masa nanti kerusi pun you tak boleh duduk, you nanti lumpuh juga tempat. Contoh, tak kata pun, nak minum, bismillah. Tu dia nampak. Inilah cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka mak dia, ya Allah Tuhan, mak dia pun kata, dia tak tahan satu Abu Hurairah. Mak dia mengadu kat Rasulullah, ya Rasulullah, mak aku buat macam-macam kat aku, pukul kat aku, tenang terajang kat aku, maki tak tahu. Tapi Nabi kata sabar, dia tetap mak hang. Allah akan suka sayang dekat hang, pasal dia mak.
Hang kena ra'i dia mak. Tengok Nabi. Dia mak. Macam mana jahat pun tetap mak. Nampak tak? Maka ya Allah, dia minta ke Nabi, ya Rasulullah, aku minta satu je. Aku tak tahan ya Rasulullah. Pasal apa yang tak tahan? Dia kalau buat apa sekalipun aku sanggup, tapi aku tak boleh dengar kalau orang kutuk nama hang. Mak aku kutuk hang, aku tak boleh terima ya Rasulullah. Hang doa lah ya Rasulullah. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu datang berkali-kali kat Nabi mengadu. Yang menyebabkan Nabi SAW angkat tangan pada malam Jumaat. Malam Jumaat paling bagus sekali. Ingat apa nama Yaqub kan? Anak dia punya ramai, semua anak gila-gila. Dia Nabi, tapi anak pun gila-gila ada. Yang anak yang okey 2 orang saja, apa tak? Yusuf dengan Bunyamin. Yang lain semua gila-gila. Betul tak? Angguk sudah lampau ni. Kan? Tapi Allah Tuhan sampai orang kata berdoa, anak dia kata doa bapak. Tiba-tiba bapak dia angkat pada malam Jumaat mengadu pada Allah. Rupa-rupanya doa yang paling bagus untuk kita mengadu pada Allah Ta'ala tentang anak-anak kita yang kerah, yang kadang-kadang tak mau ikut agama ni, mengadu ke Allah, panggil ya Allah, ni semua anak-anakku, lembutkanlah mereka ya Allah jadi anak yang soleh dan soleha. Aku tak harap banyak ya Allah, aku lahir, aku kahwin ni tujuan aku nak dapat anak yang soleh dan soleha. Esok ni aku mati, mereka ni lah akan mendoakan untuk aku. Itu harapan aku. Kita berdoa, betul-betul ya Allah anak dia semua okey. Nampak tak? Maka Nabi doa pada malam Jumaat, ya Allah, lembutlah hati dia. Tak berapa lama kemudian Nabi doa, terus Abu Hurairah main dengan mak dia dekat Nabi. Terkejut semua orang yang selama ni mak dia berani nak lawan maki Nabi. Main-main depan Nabi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Hadiah yang paling besar bagi Abu Hurairah hidup dia bila mak dia boleh masuk Islam, boleh beriman. Hadiah yang besar dalam hidup kita bila rumah tangga kita boleh kembali pada Islam. Kalau tengok dulu mulut Allahu Akbar. Allah, kita kata mulut ustaz, mulut mami tu boleh tahan ustaz. Dia kalau ustaz bercakap, ustaz tak boleh berhenti. Siapa boleh berhenti dia? Memang malaikat. Kalau dia bercakap, ustaz, ya Allah ya Tuhan, hanya aku tak reti hukum. Kalau aku ni dalam duk cakap ni tu reti hukum, dalam tudung tak pakai, aku tak pakai ni pasal tak siapa. Orang dia kata, aku belum cukup lagi makrifah kena Tuhan. Berarti hang syaitan. Nampak kalau cakap ni subhanallahil azim. Tiba-tiba kita tengok Allah berubah dia. Mulut lidah dia berubah, boleh main mengaji, boleh ambil satu beg raga duk main dah. Berubah dah. Mulut lidah semua dah jadi lain dah. Dan insan dia alhamdulillah. Satu perubahan yang besar, bukan senang tau. Nak bawa satu beg main di masjid, nak dengar agama ni bukan satu benda yang senang. Hamba tengok sikit punya banyak kawan-kawan ibu yang duk ada kawasan ni. Mereka sanggup duduk yang pada dalam rumah. Pada apa dah malam? Duduk dia dengan televisyen, hang jadi tok guru aku, hajar aku. Sampai pukul 9 dia tidur. Macam tu lah. Tak rasa kesian ke? Kesian. Kalau ditakdirkan matilah ya Allah Tuhan, macam mana keadaan dia? Keadaan perjalanan nak keluar daripada kawasan, nak menghadap dengan Allah, dengan kubur Allahu Akbar. Pasal tu kalau orang pintu hati, kalau Allah tak membuka dengan agama ni, tak upayalah. Kita tengok dia sedih, kita macam mana nak buat? Kita tengok dia sedih. Terutamanya kita tengok abang kita, adik kita, ustaz, saya ada abang kita. Malam-malam dia jadi tak tahulah jadi polis ke apa tak. Pusing dia. Pagi-pagi tidur sampai ke Zuhur, makan. Tanya, ada makan. Itulah abang saya, ustaz. Semayang tak mau, apa tak mau, balik rumah kan. Tadi pun kami nak main ni, ada seorang telefon, Ustaz kata dia lah ni hang istiqarah. Dia kahwin dengan jantan tu, kahwin pun dah percuma. Lepas tu dia dapat perempuan ni, dia tabuh daripada perempuan dia mengandung, pertama lagi. Pertama dia pukul. Coy keluar seorang anak tu. Dia belah. Dia kata, hang fikir habis-habis ni. Hang kahwin dengan dia pun dah macam tu. Tu hang duduk dengan dia, hang kerja, duit rokok kena bagi kat dia, semua duit kena bagi dia. Hang belah dia pula, belah anak pula. Tapi dah cinta ni.
Dalam duk gaduh-gaduh, coy nombor 2 pula anak mai. Aduh. Mai pula kata. Coy pula ada mai. Duk tumbuk bila keadaan pantang dia dalam pantang. Dia tumbuk kawan tu. Pecah ke darah. Nampak tak? Kita kata kalau kes macam ni, bukan kita nak ni. Dah tahap macam ni kita kata kalau boleh minta pergi qadi bincang inilah. Kesian orang perempuan, kan? Mai pula anak dalam duk gaduh ni, dia lari merata. Saat ni duduk kat masjid bawa anak. Saat ni duduk ke mana, saat ni kat Penang Road nampak, saat ni merata-rata nampak dia. Kita tengok dia bawa anak-anak dia. Jantan yang terhambat dengan motor. Jangan pertama dia sepak dia. Balik. Dia tarik, dia pukul nampak tak? Kita kata subhanallah. Dalam macam tu, coy nombor 3 mai. Allahu Akbar. Kita kata sudahlah. Nombor 3 ni mungkin dia dah serik, dia lari dah, sudah. Kesian kat anak-anak. Anak-anak duk tengok mak kena pukul, bapak kena pukul. Seksa tau. Ni semua agama duk seksa jiwa. Bila mana mak bapak bergaduh depan anak ni, sebab sikit anak tu takkan cantik. Anak tu hilang kasih sayang. Mak bapak bergaduh depan anak ni problem besar tau. Janganlah ya Allah. Kalau kita nampak anak kita bila kahwin macam tu, tolong bagi dia damai, bagi elok. Aduh ya Allah, kes lah ni banyak jenis macam tu. Anak muda awal. Asal mereka dah tak tahu nak kata lah ni lah. Kesian kita tengok. Kalau tengok di Kuala Lumpur tu banyak sangat. Dia pada kahwin dia rimbuk di tepi, dia lari dah. Ni apalah bangsa kita. Banyak kes ni, banyak. Ni baru perjalanan teman. Tolonglah keluarkan saya daripada Pulau Pinang, Ustaz. Tolonglah kita tanya insya-Allah. Doakan. Kami cari kat rumah hampir elok-elok. Okey, kami support, kami jaga anak hang. Hang jaga elok-elok, jaga sembahyang mengaji. Ingat balik kesalahan hang. Ingat. Masih muda lagi, baru umur tak 20. Dah ada 3 dah. Bayangkan tak tahu lah nak kata. Baik cara pulai betul-betul. Hampa yang anak muda ni kan tolong bina keluarga bagi jadi elok. Rumah tangga, suami isteri bagi faham bini elok, suami bagi elok, jaga anak-anak, target sembahyang mengaji, fokus benda tu. Rumah tangga, rumah kecil pun tak apa, asalkan bahagia. Hubungan kasih sayang dengan anak cukup. Minta bagi ada hubungan. Kita mak bapak ni pastikan anak-anak keluarga kita semua okey. Doa bagi dapat keluarga yang baik. Stop semua yang gila-gila semua, tergidik-gidik, stop semua tu, stop. Bina balik dan mengaji agama ni, bina balik kehidupan, mai balik pada agama yang paling best sekali. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadiah yang paling besar sekali apa dia? Mak dia masuk Islam. Abu Hurairah campur dengan Nabi cuma 4 tahun dah. Dia campur dengan Nabi 4 tahun. Dengan 4 tahun sahabat yang paling alim, gila-gila punya alim. 4 tahun. Ada riwayat kita 3 tahun. Kita berapa tahun duk mengaji kitab Bulughul Maram? Berapa tahun duk mengaji kitab Bulughul Maram? Betul lah, ya Allah. Allah nak buka pintu hati dia, sahabat yang paling banyak. Tapi dia pula, ya Allah Tuhan, Abdullah bin Amr bin As tukang tulis. Dia tak tulis, dia hafal. Dia mendengar Nabi ni tu masuk ke dada. Kelebihan yang ada pada Abu Hurairah tak tulis. Yang tulis Abdullah bin Amr bin As. Tapi dia ni kita dada. Kalau Allah boleh bagi kat hangpa hari ni tentang cerita Abu Hurairah, hangpa tahu sikit jadi. Tak apa berulang mengaji pun tak apa, nak bagi wa yusabbitu bi fuadak, nak bagi dada kita kuat, nak bagi kita kefahaman kita kuat. Dan dia ni pula, ya Allah Tuhan, dia tengok sahabat Nabi li'ila fi Quraisy, duk cerita puak-puak Quraisy. Dia kata hampa keturunan Nabi, hampa bersama dengan Nabi. Nabi mai daripada Quraisy. Tapi bila Nabi duk mengajak, hampa duk musafir saat ni bila mai musim sejuk, musim panas duk ada di Yaman 6 bulan. Kalau musim sejuk duk ada di Syam 6 bulan. Habis macam tu ya. Hampa lalu tengok Nabi macam tu. Maka dia kata, "Mai, ada bonus dalam bahasa kita.
ada warisan, Nabi nak bagi sesuatu, ada bonus yang paling special. Abu Hurairah cakap dengan orang yang dia masuk market, dia tengok dia sibuk di market. Dia tengok market penuh, ya Allah, pasar malam penuh. Abu Hurairah tengok pasar malam penuh. Metang kuliah taman ni saja 4-5 orang, contoh example. Tapi kalau ada pasar malam penuh, dia keluar kat mana-mana tak tahu. Sebelum buat pasar malam lagi, anak perempuan kita dah siap make up dah. Pukul 5 dia siap dah. Pukul 5 dia siap. Kadang-kadang kita suruh beli gula, dia kata tunggu mak. Tapi hari tu dia tanya, mak nak beli apa mak? Oh. Pukul 5 dah siap dah dengan powder semua cekap. Semua dah siap dah. Pasal apa? Nak pergi menilam, cari bengkang. Sini sana. Dengan satu bengkang tu dia nak masuk. Pasal malam hari ni tempat cari jodoh. Tempat cari jodoh. Anak kita pun balik dah. Kita pun tahu, kita mak kita tahu. Tergedik-gedik, terketak-ketak hang aku tahu. Aku pun dulu macam tu dengan bapak hang, nampak tak? Lah ni macam tu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bila dia masuk saja market, subhanallah al-azim, dia tengok ramai. Dia menjerit di market, hai bangsa Quraisy, hai, ni di masjid sana, Nabi nak tawar sesuatu untuk apa? Pilah. Dia dengar saja tawaran, ada sesuatu benda special. Oi, di masjid ada buat nasi dalca, contoh. Semua nak pi daripada contoh. Pakat pi. Bila sampai sahabat, depa patah balik kata kat Abu Hurairah. Kata ada bonus lah, warisan, ada sesuatu yang special. Kami pipi tak ada apa pun. Abu Hurairah tanya, ada apa? Adalah alaqah orang baca Quran, ada orang mengaji dengan Nabi, macam tu, tak ada apa pun. Wallahi cukup celaka hamba. Cukup celaka hamba. Itulah tawaran yang paling besar sekali. Itulah habuan yang paling besar sekali. Pasal tu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bila Nabi tak ada, dia baca hadis. Dia baca hadis. Bila dia baca hadis di kalangan sahabat, kata, wahai Abu Hurairah, ada benda hadis yang kami tak dengar. Kami duduk dengan hang sama-sama. Macam mana hang boleh dengar hadis tu kami tak dengar? Abu Hurairah radhiyallahu anhu kata apa? Nabi tanya kat Nabi. Nampak tak? Maka Nabi kata, dia tak pernah tinggal kuliah aku. Tak pernah tinggal kuliah aku. Sejak Abu Hurairah radhiyallahu bagi semangat pada sahabat, lahirlah sahabat-sahabat Nabi semua berkuliah ya Allah dengan Nabi SAW. Mereka terkejut, banyak maklumat Abu Hurairah tahu yang mereka tak tahu. Rupa-rupanya mereka banyak tinggal kuliah. Banyak tinggal kuliah Nabi. Tengah Nabi mengajak, mereka tak kisah je. Mereka asyik menyaga, tak kisah. Kerja, sambung part time, mampu yang macam tu. Nampak tak? Tak ada langsung nak kuliah, nak mengaji pun tak ada. Abu Hurairah bagi semangat yang menyebabkan sahabat Nabi radhiyallahu anhum pakat mai ramai-ramai. Dialah punca bagi semangat. Dialah punca punya semangat. Allahu akbar kabirah. Nampak tak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu, orang yang ambil hadis dengan dia lebih daripada 800 orang. Nampak tak? Bukan calon-calon manusia yang kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Allahu akbar kabirah. Apalagi nak cerita pasal dia. Dengan Akrimah sendiri yang Allah Tuhan ambil daripada dia kata apa? Aku cuba semampu yang boleh ambil daripada Abu Hurairah dekat 12,000. Berarti dia kumpul maklumat hadis begitu banyak sangat-sangat. Allahu akbar kabirah. Tapi Abu Hurairah radhiyallahu anhu, umur dia lebih kurang 78 tahun dia meninggal. Dia meninggal pada tahun 57 atau 58 Hijriah. Itulah dia meninggal. Dia meninggal. Dia adalah sahabat Nabi yang paling cemerlang, gemilang sampai tak terbilang-bilang. Tentang Abu Hurairah nak cerita ni memang banyak. Ustaz suka cerita tentang sahabat. Bila masuk tentang satu hadis, biar hayati betul-betul dia. Macam mana Nabi boleh panggil kat dia Abu Hurairah, kan Ustaz kata? Pasal dia suka Abu, bapa, Hurairah kucing. Ataupun kita kata Bazun. Maka Ustaz Nan kena panggil kat kucing dia, Bazunah. Dia kena panggil kat kucing-kucing dia. Pasal Abu Hurairah radhiyallahu anhu suka kucing. Sampai Nabi panggil hang bapak kucing. Riwayat tentang Abu Hurairah ni banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi salam, assalamualaikum ya Abu Hurairah.
Berkali-kali Nabi bagi salam kat dia. Dia tak berapa perasan. Last sekali terkejut tengok Nabi ada depan dia. Nabi kata, hang cari apa Abu Hurairah? Aku tengah cari kucing aku. Kucing hang duduk dalam poket hang. Dulu dia masuk dalam poket hang. Dia terkejut. Ya Allah Tuhan. Sampai macam tu Khalid. Ada mengatakan dia duduk atas doi kan. Keliling kucing semua. Banyak riwayat. Yang paling penting Abu Hurairah suka pada kucing. Tapi kita jaga kucing ni, janganlah bagi sama jiran, berak rumah jiran. Kita jaga betul-betul. Kita nak dapat pahala, orang lain dapat menipu pula. Nampak tak? Kita tak kucing sunnah. Tapi kucing ambil berak rumah orang menjadi musnah. Tengoklah, bila kita bela kucing, jangan bagi bahan tu fitnah. Pasal apa lah ni? Orang duk jaga kucing, sunnah Nabi. Tang kucing hang jaga, tang semayang hang tak jaga. Hang nak mampu kucing hang duk maki kat hang. Bodoh semayang. Nampak tak? Setiap kali duk bagi makan kat kucing tu, kucing kata, bodoh hang makan. Pergi semayang, nampak tak? Ya Allah Tuhan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi yang kita tengok, subhanallah. Nabi tengok dia, Nabi berkenan dekat dia. Cubalah hidup kita ni bagi orang berkenan. Cubalah hidup kita ni bagi orang suka. Macam Nabi kata ke Abu Zar Al-Ghifari, Abu Zar tadi pagi punya kuliah. Abu Zar, ana uhibbuk. Aku suka kang Abu Zar. Aku suka kang Abu Zar. Bila dia masuk Islam, Nabi kata aku suka. Ada sahabat Nabi direct tegur. Hang sebenarnya lemah Abu Zar. Nabi tegur, hang lemah. Aku sayang kat hang. Tolonglah hang jangan ambil apa-apa jawatan pun. Hang tak sesuai untuk memimpin, jangan. Bahaya untuk hang. Hang tak sesuai pasal hang tak tegas. Hang lemah, hang tak boleh. Bukan Nabi lemahkan Abu Zar dah. Tapi kan Nabi sayang beritahu kat dia. Yang kedua Nabi kata, jangan jaga anak yatim, hang tak, jangan. Bahaya dekat anak yatim, jangan. Tanda Nabi sayang pada sahabat. Macam tu Anas bin Malik, Nabi bagi peluang, wahai Anas, keseluruhan hak milik aku yang jaga. Nabi bagi peluang kepada Anas bin Malik. Nabi bagi peluang orang masuk keluar rumah dia siapa dia? Abdullah bin Mas'ud. 30 juzuk Allah bagi dalam dada dia boleh. Nabi bagi peluang lagi siapa dia dalam banyak-banyak yang rapat sepupu Nabi, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Nabi sayang sangat-sangat. Kecil lagi dia. Kecil. Nabi sampai di bumi Madinah, dia beranak. Orang yang mula-mula sekali beranak di bumi Madinah, masa Nabi sampai dia siapa dia? Nu'man bin Hakim. Nu'man bin Bashir, Nu'man bin Bashir, hadis halal dan haram. Nu'man bin Bashir masa Nabi meninggal, umur dia baru 7-8 tahun. Tapi Masya Allah, dia dikelari sebagai, walaupun bukan kebar sahabat, syiar sahabat, tapi Masya Allah, Nabi sayang. Siapa pun tak boleh cerita bab halal dan haram dia. Dia boleh cerita masalah hati rosak sama dia. Nu'man bin Bashir. Allahu Akbar kabira. Keluarga yang baik, nampak tak? Oleh sebab tu, hidup kita ni Allah Tuhan kita ikhtiar usaha bagi orang sayang kat kita. Terutamanya orang yang sayang dekat kita, orang alim, orang soleh, berkenan kat kita. Setiap kali dia angkat doa, dia terbayang, ya Allah, jadikanlah dia soleh. Nabi kata, pastikan benda tu keluar daripada mulut lidah orang baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia dapat kedudukan yang tinggi pasal Nabi sendiri sayang kat dia. Sampai riwayat mengatakan setiap kali Nabi bercakap, kadang-kadang ayat lihat Nabi termasuk kat dia. Subhanallah. Pasal tu dia kata, ada riwayat yang aku cerita, ada riwayat yang aku tak cerita, aku tak mampu. Pasal tu permulaan Islam. Dia kalau cerita, dia kata aku tarik lidah, aku akan potong. Takut apa tak percaya. Masa tu baru untuk kena Islam. Nak cakap kata pokok bagi salam, pokok bergerak, yang dia sendiri tengok. Dia tak mau benda-benda macam tu jadi fitnah. Nampak tak benda pelik-pelik? Yang tu Allah bagi karamah, yang Allah bagi tengok mata kepala Abu Hurairah yang orang lain tak tengok. Pasal tu dia kata, ya Allah, lebih pada tu lagi ya Allah, turun wahyu keadaan yang aku tengok, amat menggerunkan. Pasal tu Allah bagi keistimewaan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis paling banyak sekali adalah dia. Tapi tengok akhlak dia, tengok dia sampai dia hidup, ya Allah, dia ulama hadis. Di kalangan sahabat ulama hadis, hidup dalam keadaan fakir, tidak mengharapkan dengan hadis dia untuk mendapat sesuatu. Sampai Nabi keluar pada rumah, dia pernah minta, ya Rasulullah, aku nak minta roti sikit je, aku lapar sangat.
Sampai dia susun batu dah ke perut dia, Abu Hurairah. Bila kita nak membaca ilmu hadis, kita nak jadi ulama hadis, kita nak jadi itu, kita tengok macam mana kedudukan di kalangan sahabat hidup nak pertahankan sunnah Nabi macam mana. Kita nak baca tentang Imam Bukhari, kita tengok macam mana riwayat Imam Bukhari mempertahankan sunnah. Semua ni habuan dia cari apa dia? Akhirat. Bukan dia baca hadis untuk lighar dunia, untuk habuan dunia. Pasal tu Tuhan tak bagi nampak sesuatu hikmah yang besar terhadap Nabi SAW. Pasal tujuan kita bawa hadis untuk apa? Kita kena bawa, kita kena hayati macam mana sahabat bawa hadis Nabi SAW dalam masyarakat. Dekat situ dulu, kita rasa insya-Allah bulan depan dan kita dengar tentang Abu Hurairah. Bila kita masuk bulan hadis, contohnya hadis yang seterusnya Nawas bin Sam'an, kita cerita pula kelebihan dia. Setiap sahabat ni Ustaz suka nampak tak? Jadi nanti lagi sekali kita mai bulan 9, kita dengar yang pertama Allah Subhanahu wa taala sebut ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulul buyutan. Orang beriman, jangan masuk orang punya rumah. Jangan masuk rumah orang, nampak tak? Ghair buyutikum, itu bukan rumahan, jangan masuk. Kalau rumah kita pun ada adab nak masuk, tambah rumah orang lain, jangan masuk. Kecuali minta izin bagi salam. Dalam bab ni kita nak tengok ayat Quran surah An-Nisa, surah An-Nur ayat 27, surah An-Nur ayat 61 kan. InsyaAllah bulan depan buku ni ada. Buku ni dia tak tulis ayat Quran, Ustaz kita paksa nak tulis, hamba tulislah sikit-sikit untuk nak baca. Tolong tanda ni Ustaz Nan. InsyaAllah takat sini dulu. Yang baik semua mai daripada Allah. Salah silap daripada kelaman Ustaz sendiri, kita sudahi dengan tasbih kepada Rasulullah.